حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah dapat sama-sama sekali lagi kita meneruskan kelas pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan ikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung perbahasan hadis dalam tajuk kelebihan zakat dan hal ehwal yang berkaitan dengannya. Kita masuk muka surat 196, hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebanyak satu gantang, sebanyak satu gantang kurma atau satu gantang gandum ke atas hamba sahaya, orang merdeka, lelaki, wanita, anak kecil mahupun orang dewasa daripada kalangan kaum muslimin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar zakat fitrah tersebut ditunaikan sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan salat, yakni salat sunat Aidil Fitri. Baik. Hadis ini menceritakan tentang kefarduan berzakat, wabil khusus dalam perkara zakat fitrah. Zakat fitrah, yang mana kalau kita lihat zakat fitrah ni dari segi bahasanya bermaksud bersih, bermaksud bersih. Asalnya zakah, asalnya perkataan zakah, maksudnya bersih, bersih, suci, subur dan berkembang. Dan zakat fitrah bermaksud zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim, lelaki mahupun perempuan, dalam bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini zakat fitrah, tuan-tuan. Zakat istilahnya dengan kita namakan dengan perkataan lain zakat kepala, kan? Tiap-tiap orang diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan kalau kita lihat sejarah difardukan zakat ini, zakat fitrah telah difardukan sejak daripada tahun kedua hijrah, tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dia kata iaitu pada tahun yang sama difardukan kewajipan berpuasa Ramadan. Tahun yang sama iaitu zakat fitrah difardukan dan puasa Ramadan juga difardukan pada tahun tersebut. Dan disebutkan banyak dalil berkaitan dengan kewajipan berzakat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.
perintah. Yang pertama, dirikan sembahyang. Kemudian yang kedua, keluarkan zakat. Ini dalil menunjukkan kewajiban zakat fitrah. Di mana kalau kita lihat daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar 1 gantang daripada tamar atau 1 gantang daripada gandum ke atas setiap yang merdeka dan hamba, lelaki dan perempuan di kalangan orang Islam. Makna kata kewajipan kepada seluruh umat Islam. Sama ada dia kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, maka zakat fitrah wajib ke atas diri dia. Dan kalau kita lihat juga dalam hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah supaya dengannya membersihkan jiwa yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya, yakni zakat fitrah, sebelum salat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya selepas salat hari raya, maka ia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain. Maknanya tuan-tuan, zakat fitrah ni menjadi satu kewajiban kepada setiap individu Muslim. Besar ke, kecil ke, dia kena tunaikan zakat. Zakat fitrah. Tidak ada alasan untuk orang mengelak, umat Islam mengelak daripada mengeluarkan zakat fitrah. Melainkan kalau memang betul-betul dia tak mampu. Itu lain. Tak mampu yang macam mana? Untuk makan hari ni pun dia tak cukup, apatah lagi untuk besok pagi. Lagi tak cukup. Kalau yang tu pun tak mampu, maka dia dimaafkan. Adapun kalau kata ada lebihan makanan dia untuk hari esoknya, maka ketika itu dia masih lagi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Setakat ni tuan-tuan, kita lihat ada tak orang kita yang sesusah itu. Maksudnya hari ni punya makan pun tak ada. Hari ni punya makan pun tak ada, apatah lagi untuk simpanan hari esok pun tak ada. Lebihan untuk disimpan untuk hari esok pun tak ada. Setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi orang yang memang hari ni pun dia tak ada makan. Tapi kalau kata memang betul-betul lah ada, maknanya dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Melainkan kalau kata dia masih ada lagi dia punya lebihan makanan untuk hari esok. Dan disebutkan bahawasanya mengeluarkan zakat fitrah ni adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang merdeka dan mampu mengeluarkannya pada waktunya. Orang Islam adalah meliputi golongan tua, muda, lelaki, perempuan, berakal ataupun tidak. Semua ke kena. Semua ke kena zakat fitrah ni. Bagi kanak-kanak yang dia tak mampu untuk diri dia mengeluarkan zakat, maka penjaganya yang akan mengeluarkan zakat. Kemudian kalau kita lihat antara kelebihan ataupun fadilat
bila mana kita mengeluarkan zakat fitrah ni, sebenarnya zakat fitrah ni dia menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku ketika mana kita melakukan puasa fardu Ramadan. Dia menampung kekurangan yang berlaku masa kita puasa Ramadan tu. Puasanya sekadar menahan lapar dan dahaga contohnya kan. Sama ada dengan ibadah yang pun tidak. Kemudian puasanya dalam keadaan tak menjaga matanya, tak menjaga telinganya, tak menjaga lidahnya. Yang batal puasa tu dijaga kan, tak makan, tak minum, dijaga. Adapun batal pahala puasa, ramai orang yang tak jaga. Kadang-kadang kita tak perasan yang mana dah batal pahala puasa kita. Puasa hanya dapatlah lapar dan dahaga sahaja. Penat daripada pagi sampai ke petang, tahanlah lapar, tahan kehausan. Rupanya tak ada pahala pada amalan puasa Ramadan kita. Ini dengan zakat ini, maka dia boleh menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku. Berkata Waqi' bin Al-Jarrah, zakat fitrah di dalam bulan Ramadan seperti sujud sahwi di dalam salat. Sujud sahwi dalam salat. Zakat fitrah dalam bulan Ramadan macam sujud sahwi dalam salat. Dia menampung atas kelalaian kita, terlupa kita kan. Maka last sekali sujud sahwi. Maka dalam bulan Ramadan zakat menampung kekurangan yang berlaku ketika mana kita melakukan puasa Ramadan. Maka yang kedua, antara fadilat lain, dia kata membantu fakir miskin pada hari raya. Zakat ni bantu orang miskin pada hari raya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayakanlah mereka, yakni fakir miskin, daripada meminta-minta pada hari ini, yakni hari raya. Maksudnya jangan ada orang fakir miskin yang meminta-minta. Masing-masing yang mampu maka keluarkan zakat. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita sedia maklum bahawasanya zakat ini merupakan satu kefarduan kepada umat Islam keseluruhannya. Dan ada sebahagian orang Islam yang dia ambil tak kisah tentang zakat fitrah ni. Zakat fitrah dia tak ambil tak kisah, apatah lagi zakat-zakat yang lain. Lagi tak kisah maknanya. Sebab apa dia rasa bukan satu kepentingan untuk diri dia, bukan satu kewajipan untuk diri dia mengeluarkan zakat fitrah. Sebab apa? Sebab pada hatinya telah dicucuk oleh syaitan, yang mana bila mana keluarkan zakat akan menyebabkan kefakiran. Keluar zakat akan menyebabkan kemiskinan. Keluar zakat akan menyebabkan kekurangan harta. Keluar zakat akan menyebabkan harta dia senantiasa berkurang. Ini sebab apa berlaku? Sebab syaitan telah membisikkan dalam hati mereka tentang bila mana keluarkan zakat menjadikan orang yang keluarkan zakat ni fakir, jadi miskin. Dan ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
wallahu wasi'un alim. Syaitan itu kerja dia ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Kerja syaitan bisikkan pada orang yang nak bersedekah, pada orang yang nak keluarkan zakat, kalau engkau sedekah, kalau engkau zakat, akan fakir, akan fakir, akan fakir. Kau akan jadi miskin, miskin, miskin. Itu yang dibisik oleh syaitan. Bila mana kita layak untuk mengeluarkan zakat tapi tak keluarkan zakat, maka ketika itu kita telah terpengaruh dengan hasutan syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu juga mengajak, memerintahkan kamu untuk melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Tetapi Allah balas balik, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfiratan, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kurnianya. Bila mana kita keluarkan zakat, keluarkan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa orang yang mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah ataupun infak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Dan disebutkan juga bahawasanya ada beberapa sebab juga manusia merasai dirinya senantiasa kekurangan harta dan senantiasa dalam keadaan diri dia miskin. Padahal harta yang Allah Subhanahu wa taala bagi, kurniakan kepada dia sangat banyak, tapi masih lagi tidak mencukupi, tak cukup, rasa kurang. Sebab apa? Sebab di mana disebutkan bahawasanya, Ibn Kathir menjelaskan bahawa manusia ditakut-takutkan akan kemiskinan sehingga menjadi sangat kedekut terhadap hartanya. Dan beliau berkata, yukhawwifukumul faqr itamsiku ma bi aidikum wa la tanfaquhu fi maradatillah. Syaitan akan menakut-nakutkan kalian akan kemiskinan, agar kalian menahan harta di tangan kalian dan tidak kalian infakkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir. Syaitan senantiasa takutkan kita dengan miskin. Besok kalau kau sedekah jadi miskin, jadi kurang harta, jadi apa kedana, jadi macam-macam. Syaitan cuba untuk hasut supaya kita tidak mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia semakin takut dengan kemiskinan kerana sifat dasar manusia sangat cinta terhadap harta, dan harta dah merupakan fitnah terbesar manusia. Manusia terfitnah dengan harta benda mereka sendiri. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari, inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnahnya, yakni ada ujian-ujiannya,
dan fitnah bagi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hartanya. Harta merupakan fitnah yang besar. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis. Dan kunci agar boleh lepas daripada godaan syaitan ini adalah tetap merasa cukup, ataupun bersifat qanaah, bersifat cukup, dan senantiasa bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Dan seseorang akan terus merasa kurang dan miskin apabila tidak merasa qanaah. Kita akan rasa senantiasa kurang, senantiasa tak cukup bila tidak ada sifat qanaah ataupun sifat bercukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan selalu melihat orang lain yang berada di atasnya dalam urusan dunia. Tengok orang ni ada 2 rumah, 3 rumah, kita ada sebiji rumah. Sebiji itu pun dah besar, ada 6, 7, 8 bilik kan. Ruang lega, ruang tamu tu dah boleh main bola sepak dah. Pun masih lagi tengok orang sebelah tu ada 2 biji. Orang sebelah lagi ada 3 biji. Sebelah lagi ada 4 biji. Kita rasa kita ni masih miskin. Kita rasa kita masih kurang, masih tak ada harta. Padahal rumah sebesar-besar rumah. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat qanaah. Sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita akan tengok orang lain ada sebiji kereta, kita pun tengok orang ada kereta, nak berkereta juga. Bila orang tambah kereta, kita nak tambah kereta, tambah kereta, kita nak tambah lagi. Orang tambah, kita tambah. Tidak akan cukup. Dan kita akan rasa sesuatu yang tidak puas bila kita tengok dalam urusan dunia dan kita kejarkan urusan dunia tersebut. Dan bila mana tidak ada sifat qanaah ini, menjadikan kita hamba kepada dunia. Jadi hamba kepada dunia, sibuk kejar dunia, menyebabkan kita meninggalkan perkara-perkara yang kita akan bawa kepada hari akhirat, iaitu bekalan selepas mati. Sebab apa? Jauhnya tu pun larinya sifat qanaah daripada diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau lihat orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, jangan tengok orang yang lebih senang daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih kaya daripada kita. Maka kita pun akan nak berebut-rebut jadi macam kaya macam mereka. Tetapi dalam urusan dunia, sepatutnya kita tengok orang yang paling orang yang lebih bawah daripada kita. Kita ada satu rumah 4 bilik, 5 bilik. Ada orang satu rumah 2 bilik. Ada orang satu rumah 1 bilik. Ada orang satu rumah tak ada bilik, tuan-tuan. Saya pernah masuk seorang rumah nenek ni di air leleh. Tanah tu pun bukan tanah dia. Dia menumpang dah lebih 30 tahun. Masuk tu nak cari masuk rumah nenek ni nak cari bilik air. Nak cari bilik air. Masuk je
patah kanan terus bilik air. Kemudian bila keluar, masa masuk tak perasan lah, tak perasan apa-apa. Kita nak kejarkan bilik air. Keluar tengok depan rumah kecil, tapi depan keluar bilik air tu dah kawasan, situlah bilik dia, situlah dia punya tempat makan, situlah dia punya tempat berehat. Rumah tanpa bilik, hanya sebuah rumah dengan sebuah bilik air. Ni kalau kita tengok orang yang macam ni tuan-tuan, kita rasa kita ni Allah syukur yang sangat-sangat, kan? Rumah kita kurang-kurang ada 3 bilik. Yang lebih dahsyatnya, nenek ni dia bukan duduk seorang-seorang. Dia duduk dengan anak dia, dan anak dia ada 4 orang ke 5 orang cucu. 4 ke 5 orang cucu. Bayangkan macam mana dia hidup dalam keadaan yang sedemikian. Tanah pun tanah reserve kerajaan, 30 tahun lebih duduk di situ. Kalau tuan-tuan nak pergi tengok dekat sekolah rendah ke sekolah menengah air leleh belakang tu, ikut tepi pagar sekolah tu jumpa nenek yang hidup dalam keadaan yang sederhana. Nenek ni cerita dah beberapa kali ada pihak tertentu yang datang nak robohkan rumah dia tanpa diberi apa-apa pampasan dan tanpa diberi apa-apa pindah rumah ke tempat lain. Hanya sekadar nak robohkan rumah tu. Rumah tu tepi pantai, kan, tepi pantai. Bayangkan tuan-tuan. Maknanya kalau kita tengok orang yang lebih susah daripada kita rasa Allahu Akbar, besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku. Kita kurang ada satu rumah di 3 bilik. Dia bilik pun tak ada. Baik cucu lelaki, baik cucu perempuan. Asingkan dengan meja, bukan meja, almari. Hanya sekadar dengan almari. Itu dia buat tutup dengan kain apa tu? Kain cadar ke kain apa tu? Tak perasan. Ni. Maknanya sepatutnya kita ni kita tengok orang yang lebih rendah, yang lebih bawah daripada kita. Barulah kita akan rasa qanaah. Barulah kita akan rasa syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang sangat banyak. Yang kita sebelum ni terlupa nak bersyukur. Terlupa nak bersyukur. Baik, habis. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan sesuatu senilai sebiji tamar, sesuatu senilai dengan sebiji kurma daripada hasil usaha yang baik, yakni yang halal, sesuatu senilai sebiji kurma, apa-apa sahaja yang senilai dengan sebiji kurma. Bayangkan tuan-tuan, senilai dengan sebiji kurma. Kurma kita jangan tengok kurma ajwa tu kan, kurma ajwa memang mahal lah. Kurma yang biasa-biasa tu je pun, kurma yang biasa-biasa pun kita tengok senilai dengan itu. RM1 ke, 50 sen ke, 30 sen ke, ikut ni nilai kurma yang biasa-biasa. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sedekah melainkan daripada sesuatu yang
yang baik, yang halal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima melainkan yang baik. La yaqbalullahu illa thayyiba. Allah tak terima melainkan yang baik-baik, yang halal. Nak bersedekah, pastikan apa yang kita perolehi daripada harta yang kita nak sedekah itu hasil daripada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Hasil daripada jalan yang halal. Maknanya kita dapat daripada yang halal, kemudian kita keluarkan kepada tempat yang halal. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan melipat gandakannya bagi orang tersebut, sebagaimana salah seorang daripada kalian memelihara anak kudanya, sehingga sedekah tersebut akan menjadi sama seperti sebuah gunung. Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Walaupun nilaian yang sedikit, kita sedekah, kita infak, kita keluarkan zakat, walaupun nilai yang sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pahala sampai kepada sebesar gunung. Kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, sampai habis Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pahala tersebut kepada sesiapa yang dikehendaki. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada banyak, keluarkan yang banyak. Kalau ada sedikit, keluarkan yang sedikit, mengikut kadar kemampuan yang kita ada. Kita mampu banyak, keluarkan banyak. Kalau kita mampu banyak, keluarkan sedikit, tuan-tuan, semuanya akan mendapat ganjaran pahala. Tetapi di hari akhirat besok, kita akan merasai satu penyesalan, sebab harta yang banyak itu tidak diinfakkan kepada keseluruhannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung insya-Allah lepas azan.
الشرف والدرجة العالية وأثر النقبان إنك لا تخلف الميعاد لي والهدي اللهم بارك في اللهم بارك في أولادي وارزقنا برهم برحمتك يا رب. Baik, kita sambung sikit lagi. Mana tadi? Baik. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu, yang berharta banyak, tuan. Bila mana dia menginfakkan hartanya sedikit daripada hartanya, maka masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana harta yang sedikit, harta yang diinfakkan itu dengan kadar yang sedikit, dikhawatiri di hari akhirat besok, sekiranya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menginfakkan sedikit harta daripada harta yang banyak, dia infakkan sedikit dan melayakkan diri dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu syurga yang bawah. Syurga yang bawah. Maka ketika itu mereka akan merasa suatu penyesalan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab dia kata, kalaulah aku tahu begini nikmatnya syurga, dengan sebab aku menginfakkan sedikit harta aku pada jalan Allah Subhanahu wa taala dulu, maka alangkah baiknya kalau seluruh harta aku yang aku ada dahulu aku infakkan keseluruhannya, maka aku akan dinaikkan darajat syurga yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mereka juga akan menyesal sebab bagi infak pada harta yang sedikit, padahal harta yang banyak berpuluh-puluh juta dia ada simpanan yang disimpan. Pergi masjid dia bagi RM10 contoh kan. RM10 bagi kita orang awam, orang biasa ni besarlah, tapi dia yang ada berpuluh-puluh juta simpanan dia tu, RM10 tu macam bagi kita 5 sen kan, contohnya begitu. Kita macam masuk 5 sen bagi dia. Maknanya akan ada satu penyesalan. Kalaulah dulu aku infak lebih banyak lagi harta aku, maka lebih tinggilah lagi kedudukan di sisi Allah Subhanahu taala dalam syurga. Tu pun masih ada orang yang menyesal dengan sebab sedikitnya amalan dia, sedikitnya infak daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang terakhir, hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sekali-kali tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah bagi seseorang hamba yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan seseorang itu tidak merendahkan hati kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan darajatnya. Sedekah sekali-kali tidak akan mengurangkan harta. Apa yang kita keluarkan itu tuan-tuan, sebenarnya dia telah ditambah semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari segi nilainya kita tak nampak,
Tapi bila mana kita bersedekah, Allah beri kesihatan kepada kita. Tak payah nak pergi klinik. Pergi klinik, doktor kata pakcik sakit apa? RM10 kan. Belum ubat lagi tu, belum lain-lain lagi kan. Apa istilah dia? Konsultasi apa dah? Macam lebih kurang. Dia cakap je pakcik sakit apa? Pakcik kena kurangkan gula. Pakcik kena kurangkan sekian. Tu semua ada kira RM1 belaka tu kan. Tapi bila mana dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan kepada dia. Bila mana orang tu bersedekah, maka Allah Taala akan panjangkan umurnya. Bila mana orang tu bersedekah, maka Allah Taala akan rahmati dia. Bila orang tu bersedekah, Allah akan jaga ahli keluarga dia. Banyak lagi tuan-tuan kelebihan-kelebihan bila mana manusia itu menginfakkan, membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut ma naqasat sadaqatun min mal. Nabi SAW tidak akan menyebut suatu perkara melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan cakap kosong, bukan saja sembang kari, tak. Nabi sebut itu berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma daqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurangan harta yang diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa azza. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan. Maafkan orang, Allah bagi ke kemuliaan. Maafkan orang, bagi ke kemuliaan. Lagi banyak kita memaafkan orang, lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan seseorang itu tidak merendahkan hati kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan darajatnya. Tawadha', merendah diri. Orang yang merendah diri, dia tidak akan rendah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, khulasah ataupun kesimpulan yang boleh kita buat, marilah sama-sama kita gunakan masa yang ada ini, umur yang tak tahu berapa lagi yang berbaki ini, untuk kita menggunakan sebaik mungkin untuk kita membelanjakan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seterusnya meletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan Jannatul Firdaus. Saya rasa cukup dekat itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, sama-sama kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meraih keberuntungan yang sangat besar di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan masuk tajuk yang seterusnya, kelebihan orang kaya yang bersyukur, insya-Allah pada minggu yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartada قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر.
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سفر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزن عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.